Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Video kali ni special sebab biasa podcast ni saya sembang sorang-sorang kan. Tapi untuk podcast kali ni saya ada tetamu istimewa. Nama dia ChatGPT. Saya subscribe ChatGPT yang baru. Sebelum ni pun saya dah subscribe. Cuma latest ni saya pun tak pasti kenapa saya punya subscription tiba-tiba terbatal. Mungkin kad kredit bermasalah ke. Tadi saya subscribe and saya dapati ChatGPT latest ni dia punya respons sangat-sangat awesome. So saya terfikir why not saya try buat podcast dengan dia. Kita sembang topik yang ringan sikit macam game dan kita tengok dia punya capability macam mana. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Untuk guna ChatGPT, dia punya role pertama kita kena bagi role play kepada dia ataupun kita kena terangkan kepada dia konteks yang kita nak sembang. So untuk video kali ni saya akan minta dia jadi seorang gamer lah. Okay bro, aku ni seorang tech YouTuber. Sekarang aku nak buat podcast supaya audience aku dia dapat tahulah, dapat something yang kita nak bincang. So aku nak kau jadi kawan baik aku yang lahir pada tahun 1985. Kau ni gamers yang kita kata gamers tegar lah. Kita nak kata otai pun boleh. Memang gila-gila minat dengan game. And kau punya knowledge up to date sampai sekarang. Kau punya knowledge tu up to date sampai sekarang, termasuk dengan e-sport punya industri, latest GTA 6 punya game. Boleh ke tak kita nak sembang podcast and aku nak kau cakap secara casual. Kau boleh mencelah kalau kau nak. Okay? Boleh, saya faham. Anggap saya ni kawan lama awak yang memang gila gaming. Dengan pengalaman sejak era klasik sampai ke sekarang, kita boleh borak panjang lebar pasal macam-macam. So, dalam podcast ni, kita boleh sembang pasal game retro, perkembangan teknologi game, hingga ke trend e-sports terkini. Macam mana? Setuju? Okey, boleh. Tapi aku nak start dengan aku punya minat dululah. Oh, tapi guna aku kau ni macam tak best. Kita tukar kepada saya awak boleh tak? Saya awak So, saya start dengan first game lah. Saya main first game ni level Prince of Persia. Masa tu main dekat PC. Dia punya game pun 2D. Tahu tak game tu? Oh, Prince of Persia. Mestilah tahu. Game tu memang klasik, mula-mula keluar pada tahun 1989. Gameplay dia memang ikonik dengan animasi pergerakan yang fluid dan cabaran puzzle yang menarik. Awak main yang original kat PC, memang nostalgic. Game tu kan famous dengan perangkap-perangkap maut dalam dungeon. Betul-betul perangkat maut kan. Tapi game tu saya main pun tak habis lah. Saya main dekat PC mak saudara masa tu. Dekat rumah memang tak ada lah konsol ke PC ke. So at that time sebenarnya selain dari Prince of Persia, apa game yang sedang famous masa tu? Masa tu dalam era akhir 80-an dan awal 90-an, ada beberapa game yang memang top. Super Mario Bros di Nintendo Entertainment System ataupun NES yang memang ikonik. Selain tu, ada juga The Legend of Zelda yang memperkenalkan konsep pengembaraan dalam dunia terbuka. Kalau untuk PC pula, game macam Doom. Mula popular awal 90-an. Doom Oh, tapi saya pernah main Doom. Tapi masa nak masuk ending kan, nak lawan bos akhir tu, saya punya abang dia kita gaduh lah. Saya gaduh dengan abang saya. Lepas tu dia delete game tu. So, sampai sekarang saya tak berapa... Saya macam trauma nak main game tembak-tembak ni. So, tak habis lah. Dia punya ending macam mana sebenarnya? Aduh, kesian pula. Memang nostalgic betul kalau gaduh adik-beradik pasal game. Dalam Doom, bos terakhir adalah si Spider Mastermind. Sejenis makhluk raksasa gabungan manusia dan mesin dengan senjata gempak di atas badannya. Lawan Doom dia ni memang... Bro, Doom ni dia ada yang latest version tak? Yang macam 2024 ke? Ada ke? Oh, memang ada. Doom yang terkini adalah Doom Eternal. Keluar pada tahun 2020. Game ni sambutan hangat sebab ia membawa balik vibe klasik Doom tapi dengan grafik moden dan gameplay yang lebih pantas. Dia boleh multiplayer ke? Boleh. Doom Eternal ada mode multiplayer yang dinamakan Battle Mode. Dalam mode ni, betul. 2 lagi pemain akan main sebagai demon. Jadi, Doom Slayer kena lawan 2 demon yang dikawal oleh pemain lain. So, maksudnya 2 lawan 2 lah ke macam mana?
sebenarnya ia adalah perlawanan 2 lawan 1. Dua pemain betul, memang sengit. Doom Slayer tu ada kelebihan dari segi senjata dan pergerakan. Tapi Demon boleh guna strategi dan kuasa khas untuk jerat Doom Slayer. Nak menang, kena main pandai-pandai. Menarik kan? Menarik. Tak tahu pula ada multiplayer untuk Doom tu. Doom, saya tahulah latest memang ada yang baru. Sebab hari tu saya kena review grafik card Nvidia. So, Nvidia kan dia ada bagi RTX Ray Tracing dekat Doom. So, saya tahulah yang ada baru, dia punya grafik semua tu. But tak tahu yang dia ada multiplayer. Menarik. Ya, betul tu. Grafik Doom Eternal memang cantik dengan RTX Ray Tracing. Nampak lebih realistik dengan efek pencahayaan dan bayang-bayang yang detail. Memang ngam lah untuk uji prestasi kad grafik baru. Multiplayer dia pula memang bawa nafas baru untuk game Doom. So lepas ni, kalau awak nak try balik first person shooter, boleh cuba Doom Eternal. Doom Eternal ni ada dekat Steam tak? Ya, Doom Eternal ada di Steam. Dia senang je nak cari. Free to play ke kena bayar? Doom Eternal bukan free to play. Awak kena beli. Tapi berbaloi. Yelah, berapa harga dia? Harga Doom Eternal boleh berbeza ikut regional pricing di Steam. Biasanya, ya, kadang-kadang ada sale yang menarik di Steam. Kalau sabar tunggu, awak boleh dapat dengan harga yang lebih murah. Memang berbaloi kalau dah tak beli masa diskaun. Kalau Malaysia, berapa harga dia? Untuk Malaysia, harga Doom Eternal di Steam biasanya dalam sekitar RM80 hingga RM120. Bergantung kepada edisi yang awak pilih. Kalau ada sale, okey bro, tak apa. Doom, kita balik kepada era saya dibesarkan lah. So, just nak share lah. Saya dibesarkan dalam family yang kita kata, nak kata miskin sangat tu tak, nak kata kaya pun tak. So, saya tak adalah kita kata PC untuk main ke. Saya ada konsol, tapi konsol tu dia macam tape. Dia macam tape, dalam tu ada Mario and ada banyak game circus semua tu. Konsol tu kita panggil apa Oh, saya faham. Konsol yang ada banyak game dalam satu kaset tu biasanya dipanggil semi-clone atau NES clone. Ia merupakan konsol tiruan Nintendo Entertainment System, NES. Ya, semi-clone ni selalunya datang dengan game-game klasik macam Super Mario Bros, Contra dan Circus Charlie. Dulu memang popular sebab senang nak dapat dan mampu milik. Oh bro, memang nostalgic. Saya latest kan, saya ada beli Trumui Smart Pro. Tak tahulah awak tahu ke tak, tapi Trumui Smart Pro ni dia macam retro handheld console. So dalam tu pun ada bukan yang clone punya lah, dia ada Super Famicom yang original lah kot. Yang tu pun saya rasa dia macam mana dia emulator kan, dia bukan yang original kan. Ya, saya tahu tentang True Mini Smart Pro tu. Ia memang handheld retro console yang guna emulator untuk main game-game klasik dari pelbagai konsol lama. Bro, cuma nak tanya emulator tu sendiri kan, emulator untuk game tu, dia legal ke sebenarnya? Sebab kita kan macam ambil game pirate macam tu kan. So sebenarnya dia legal ke tak? Isu legaliti emulator ni agak kompleks. Emulator sendiri biasanya legal. Sebab ia hanyalah software yang tiru fungsi konsol lama. Tapi, game ROM yang digunakan untuk main game tu, kalau kita download secara tak sah, itu boleh dianggap sebagai cetak rompak. Sebab tu, penting untuk pastikan kita dapatkan ROM game daripada sumber yang sah atau ada lesen. I see. Balik pada cerita yang Super Famicom clone tu kan. Dalam tu kan yang paling saya suka Mega Man lah, Rockman. Masa tu Rockman rasanya. Then dia evolve kepada Mega Man. Oh, saya memang minat Mega Man lah. And Mega Man ni latest dia macam tak ada yang baru, betul ke? Ke ada Mega Man yang latest? Mega Man atau Rockman memang legenda. Yang terbaru dalam siri utama ialah Mega Man 11 yang keluar pada 2018. Game ni kekalkan gaya platforming klasik dengan grafik yang dipertingkat
dan beberapa So elemen baru. maksudnya dia 2D lah kan, dia panggil game tu yang kita tengok dari tepi macam tu, kita panggil 2D ke apa istilah yang betul? Betul, kita panggil game macam tu sebagai 2D side scroller atau platformer. Dalam Mega Man 11, walaupun ada grafik yang lebih moden, gameplay utamanya masih berkonsepkan 2D side scrolling platforming. 2D side scrolling platforming. Oh, menarik. So ada tak game lain yang macam Mega Man untuk saya try latest ni? Saya prefer main dekat kalau boleh platform Steam tak nak yang lain sebab game-game saya semua dekat Steam. So ada ke tak? Kalau awak suka Mega Man dan nak main di Steam, ada beberapa game yang serupa boleh cuba. Antaranya ialah Ezio, Striker dan Vault yang ada gaya permainan side-scrolling platformer dengan elemen-elemen unik. Shovel Knight juga... Apa? Shovel Knight? Shovel Knight ni adalah game side-scrolling platformer dengan grafik retro 8-bit yang diinspirasikan oleh game klasik. Awak main sebagai seorang kesatria yang gunakan cangkul sebagai senjata, meneroka pelbagai peringkat untuk kalahkan bos dan kumpulkan harta. Cangkul Cangkul maksudnya cangkul yang gali tanah tu? Ya, cangkul gali tanah tu. Dalam Shovel Knight, cangkul tu bukan sahaja untuk berlawan, tapi juga untuk menggali harta karun dan membuat pergerakan khas. Memang kreatif cara game ni gunakan konsep cangkul dalam gameplay. Tadi kan bro cakap game macam Mega Man tu kita panggil side scroll punya game kan. Saya ada sembang dengan kawan sebelum ni. Dia actually to be honest saya tak update sangat lepas dah grad university, lepas tu buat business ni saya tak update sangat tentang game. Main pun Dota 2 je. So hari tu saya sembang dengan kawan yang betul-betul kita kata into the game macam bro. Dia ada cerita pasal Dark Soul punya game. Tapi setahu saya Dark Soul ni adalah title game. Tapi dia kata macam Dark Soul ni satu type of game Dia macam genre game. Boleh tak explain sikit tentang Dark Soul game ni? Memang betul. Dark Souls ni mula-mula sebagai title game. Tapi sekarang dah jadi satu genre sendiri, kerap dipanggil Souls-like. Game Souls-like ni terkenal dengan ciri-ciri tertentu. Cabaran yang tinggi, gameplay yang fokus pada pertempuran yang sukar tapi adil, dunia yang saling berkaitan dan gelap, serta cara cerita yang disampaikan secara tersirat. Jadi, bila orang sebut game macam Dark Souls, mereka maksudkan game yang ada ciri-ciri tersebut. Memang terkenal dengan kesukaran dia. Latest kan ada game Wukong kan, dari China tu kan. Wukong tu kita boleh masukkan dia dalam Dark Souls punya genre tak? Ya, game yang awak maksudkan tu adalah Black Myth Wukong. Game ni memang boleh dikategorikan sebagai Souls-like. Ia ada elemen-elemen seperti pertempuran yang mencabar, bos yang kuat dan dunia yang gelap dan misteri. Dari trailer dan gameplay yang kita tengok setakat ni, nampak macam memang mantap. Ramai yang excited tunggu rilis dia. Mana ada? Wukong dah rilis bro. Dia punya kutipan tu dalam masa sebulan dah almost 1 billion USD kot. Dah rilis bro. Cuba check balik. Betul tak? Oh, maaf kalau ada kekeliruan. Setakat pengetahuan saya, sehingga Oktober 2023, belum lagi dilancarkan. Tapi, kalau memang dah keluar dan berjaya besar, itu memang berita menarik. Nampaknya saya kena kemaskini info saya. Terima kasih sebab beritahu. Betul. Bro punya info tu agak ketinggalan At this point, rasanya Wukong dah 2 bulan dia dikeluarkan. And dia macam jadi satu, nak kata turning point. It's not about turning point tapi I think more to starting point untuk developer game dari China untuk keluarkan lebih banyak game. Sebab ni boleh kata very successful story untuk China. Even kan, saya ada satu teori kalau bro check latest Sony dia announce PS5 Pro punya harga around 3,600 macam tu, which is satu harga yang ridiculous, sangat-sangat ridiculous bagi saya. But so, saya fikir macam this is the right time untuk China punya company macam contoh Xiaomi ke, Vivo, Oppo untuk keluarkan gaming console. Apa pendapat bro?
Memang betul. Dengan kejayaan Black Myth Wukong, ni boleh jadi satu titik permulaan untuk lebih banyak studio dari China masuk ke pasaran game antarabangsa dengan lebih serius. Kalau Xiaomi, Vivo ataupun Oppo nak masuk dalam dunia konsol gaming, memang peluang besar. Terutamanya kalau mereka boleh tawarkan harga lebih berpatutan dengan teknologi canggih. Kita tengok macam mana perkembangan nanti. Sebab sekarang kalau kita tengok kan, Sony macam mendominasi lah platform, bukan platform, konsol game ni kan. Latest saya ada baca berita jugalah yang Microsoft dia macam tak nak fokus dah kepada dia punya konsol, which is Xbox. Dia mungkin sebab dia punya dia punya Xbox Game Pass tu very successful, so dia nak fokus kepada software saja. Kalau benda ni betul, maksudnya Sony dah tak ada biggest competitor lah, walaupun kita kata market share PS lagi tinggi berbanding dengan Xbox, tapi kalau betul-betul Microsoft tarik diri, kan Sony akan monopoli lah kan konsol punya market share ke macam mana? Memang betul. Kalau Microsoft lebih fokus pada Game Pass dan kurangkan tumpuan pada hardware, Sony mungkin akan ada kelebihan dalam pasaran konsol. Tapi, walaupun Sony mungkin dominan dalam hardware, kita tak boleh lupakan kekuatan Xbox Game Pass. Microsoft nampaknya nak kuasai ekosistem gaming melalui perkhidmatan langganan yang melibatkan pelbagai platform, termasuk PC dan konsol. Jadi, persaingan dalam industri gaming masih sengit. Cuma bentuk persaingan tu mungkin berubah. Okey, maksudnya Microsoft dia takkan keluarkan hardware baru lah. Dia maksudnya Xbox yang sekarang Xbox S, Xbox Series X, semua tu akan kekal, tapi Microsoft akan lebih fokus kepada software. Macam tu maksud bro? Ya, pada pandangan tu, Microsoft mungkin kurang berfokus pada mengeluarkan hardware konsol baru dan lebih kepada perkhidmatan seperti Xbox Game Pass. Mereka mungkin mahu manfaatkan platform yang sedia ada, iaitu Xbox Series X dan Series S sambil Menarik. Sebelum ni saya ingatkan yang konsol dia mesti lawan dengan konsol lah. Maksudnya PS5 dia mesti lawan dengan Xbox. Kiranya kalau Sony dia keluarkan hardware yang baru, maka Microsoft kena keluarkan hardware yang baru. Tapi based on apa yang kita bincang ni, kiranya Xbox ataupun Microsoft dia tak perlu keluarkan hardware yang baru sebab hardware yang sedia ada dah pun good enough ataupun dah optimize dengan game yang sedia ada. So mereka just pump duit lebih banyak dekat bangunkan ekosistem gaming tu sendirilah. Ya, tepat sekali. Strategi Microsoft nampaknya lebih kepada memaksimumkan potensi hardware yang ada sambil memperluaskan ekosistem gaming mereka. Dengan cara ni, mereka boleh fokus pada kualiti dan kuantiti game yang ditawarkan melalui Xbox Game Pass. Point ni I think point ni paling menarik lah. Mungkin sebab saya orang yang suka kepada bisnes kan. So memang betul-betul point ni bagi satu, kita kata buka mata saya lah. Sebab selama ni kita ingat competition ni patut berlaku kalau ada hardware baru, maka keluar hardware baru lah. Cuma yang saya nak tanya bro, kenapa ekosistem Xbox ataupun Microsoft tu sendiri untuk gaming lagi, bro punya pendapat, lagi bagus compare dengan ekosistem PS? Sebab PS sendiri, Sony pun ada dia punya subscription plan kan? Poin yang bagus. Kedua-dua, Xbox dan PlayStation ada perkhidmatan langganan. Tapi Xbox Game Pass berjaya menonjol sebab tawarkan lebih banyak game, termasuk tajuk-tajuk besar pada hari pelancaran. Dengan satu yuran langganan, pemain dapat akses ke ratusan game di konsol dan PC serta juga melalui cloud gaming. Sony pun ada PlayStation Plus yang termasuk katalog game tapi tak sebanyak atau sevariasi Xbox Game Pass. Plus, dengan banyak pelaburan dalam studio game, Microsoft berjaya bawa pelbagai game eksklusif dan menarik ke dalam Game Pass. Jadi, pemain rasa berbaloi, langgan sebab sentiasa ada game baru untuk dicuba. Konsep ini yang buat ekosistem Xbox nampak lebih menarik bagi sesetengah pemain berbanding PlayStation.
Tapi saya setuju ekosistem gaming Microsoft lagi bagus sebab dia punya Game Pass tu boleh digunakan dekat dia punya konsol, boleh guna dekat PC kan. So, bagaimana pula, dari segi data, dari segi angka tu sendiri kan, kalau kita buat year to year, perbandingan tahun ke tahun, dari segi subscription untuk Xbox Game Pass secara global, berapa peningkatan tu bro? Saya tak dapat memberikan angka terkini sebab saya tak ada akses ke data terbaru. Tapi yang pasti, Xbox Game Pass memang menunjukkan trend peningkatan yang kukuh dalam jumlah langganan sejak dilancarkan. Microsoft selalu umumkan pertumbuhan bilangan langganan mencerminkan populariti yang semakin meningkat. Ini menunjukkan yang strategi mereka untuk menyediakan perpustakaan game yang besar dengan harga berpatutan hangat dari pemain. Saya suka perkataan perpustakaan gaming tu. Bro memang bijaksana. Okey, sekarang kita dah bincang tentang Sony, kita bincang tentang Microsoft kan. Bagaimana dengan Nintendo pula? Dia punya Switch tu. Dia punya produk tu berada dekat mana dalam perbincangan kita? Terima kasih. Nintendo Switch pula, dia memang unik dalam perbincangan kita. Nintendo selalu ambil pendekatan yang berbeza, fokus pada inovasi dalam gameplay dan pengalaman. Dengan Switch, Nintendo berjaya gabungkan konsol rumah dan mudah alih dalam satu peranti. Dan mereka ada game eksklusif yang kuat macam The Legend of Zelda dan Super Mario yang memang tarik ramai peminat. Walaupun tak fokus sangat pada power hardware macam Sony ataupun Microsoft, Nintendo tetap berjaya dengan pendekatan unik mereka dalam industri gaming. Setuju. Saya ada dengar Nintendo akan keluarkan Nintendo Switch 2 dalam masa terdekat. Betul ke benda tu? Ada banyak spekulasi tentang Nintendo Switch 2, tapi setakat pengetahuan saya, hingga Oktober 2023, Nintendo belum buat pengumuman rasmi tentang Switch 2. Tapi, memandangkan umur Switch yang sekarang, tak mustahil Nintendo akan umumkan sesuatu yang baru dalam masa terdekat. Kita kena tunggu dan lihat. Betul. Setuju. Okey, bagaimana pula dengan mobile game? Mobile game, adakah bila kita bercakap tentang PS, kita bercakap tentang Nintendo Switch, kita bercakap tentang Xbox, adakah mobile game ataupun game smartphone ni kita boleh masukkan dalam perbincangan ni ataupun dia memang separate entity ataupun separate industry? Sebenarnya, mobile game pun boleh dibawa masuk dalam perbincangan ni. Walaupun platform berbeza, mobile gaming dah jadi sebahagian besar dari industri game secara keseluruhan. Dengan game-game popular macam Genshin Impact ataupun PUBG Mobile, kita boleh nampak mobile gaming semakin relevan. Banyak syarikat besar pun mula invest dalam mobile gaming. Jadi, ia bukan lagi entiti yang terpisah, tapi dah jadi sebahagian dari ekosistem gaming yang lebih besar. Menarik. So, saya rasa kita punya podcast ni kita tutup dekat sini dulu. Quite a good lah kita punya perbincangan ni, daripada santai lepas tu kita masuk ke dalam segmen yang kita kata serius sikit kan. Saya pun terkejut juga dengan idea bahawasanya bila satu-satu competition berlaku tak semestinya hardware baru kena lawan hardware baru. Apa yang Microsoft buat untuk lawan Sony bagi saya satu benda yang sangat-sangat bijak, dalam masa sama licik jugalah. Bagaimana mereka nak conquer ekosistem gaming tu sendiri. Dan boleh tak bro, sebagai penutup mungkin bro boleh bagi tahu satu kesimpulan ke daripada perbincangan kita secara ringkas kepada audiens saya. Terima kasih. Memang seronok berbual. Secara ringkas, dalam dunia gaming sekarang, kita lihat pelbagai pendekatan dari syarikat besar. Sony fokus pada kekuatan hardware dan eksklusif. Microsoft cuba kuasai ekosistem melalui Game Pass. Dan Nintendo kekal unik dengan inovasi gameplay. Mobile gaming pula semakin penting dalam industri, menjadi sebahagian dari ekosistem gaming secara keseluruhan. Apa yang pasti, kita hidup dalam zaman yang menarik untuk menjadi seorang gamer. Okay, thank you bro. Sama-sama. Kalau ada apa-apa lagi, jangan segan untuk tanya. Selamat berpodcast. Alright,
So, saya perasan, okey lah, apa yang dibincangkan tu kita tolak tepi kejap. Cuma saya nak macam bagi respons terhadap ChatGPT ni lah. First kali, saya quite impress bagaimana dia ambil saya punya soalan, lepas tu dia jawab. Ada ketika dia mampu jawab secara instant, ada ketika dia perlukan sedikit masa, and saya mungkin cara setting saya tak betul, dia tak dapat akses ke dalam data yang terbaru. Sepatutnya boleh, mungkin adalah tu setting yang saya tertinggal. Then saya perasan bila kita bercakap, kita boleh mencelah. Cuma yang saya tak suka sikit lah bila saya cakap, oh macam tu, bila saya cakap, oh dia macam terus senyap. Sepatutnya dia macam abaikan, barulah rasa human sikit lah, rasa manusia dekat dia. But secara overall, yes, saya rasa saya macam boleh buat podcast bersama dengan ChatGPT. Quite good. Mungkin anda pun boleh subscribe sekarang. Saya ada 2 AI yang memang saya guna secara intensif harian saya. Yang pertama, ChatGPT ni. ChatGPT dia adalah language model. So, kita boleh guna dia sebagai kawan kita. Boleh guna untuk data, boleh guna buat konten dan sebagainya. Dan yang saya guna adalah, second yang saya guna adalah Perplexity. Perplexity ni dia lebih kepada deep. Dia lebih kepada research, dia lebih kepada data-data terbaru. Macam saya nak tanya gosip terbaru dalam dunia IT ke, saya akan pakai Perplexity. Dia punya data tu lebih accurate berbanding dengan ChatGPT. Kalau anda ada banyak buat research ke, anda banyak nak tahu tentang apa kita kata news ke, maka anda patut subscribe Perplexity. Perplexity pun dia sama dengan ChatGPT. Kalau anda nak guna biasa-biasa saja, dia percuma. Tapi kalau anda nak guna secara intensif, berbaloi untuk kita subscribe lah. Harga lebih kurang sama juga, RM100. So sebulan RM200 saya spend dekat AI, and buat masa ni saya rasa worth it lah, sangat-sangat berbaloi. Dan kita jumpa pada next podcast. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.